Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 bidang sirah. Tajuk yang akan Ustazah mengajar pada hari ini ialah Hijrah Membawa Rahmat. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 134, 135, 136, 137, 138 dan 139. Murid-murid sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jom! Yang pertama, murid dapat menerangkan pengertian hijrah dengan betul. Yang kedua pula, murid dapat menerangkan sebab yang mendorong hijrah ke Madinah dengan betul. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah dengan betul. Yang keempat, murid dapat menerangkan kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah dengan betul. Dan yang kelima, murid dapat merumus iktibar daripada peristiwa hijrah ke Madinah dengan betul. Kawan-kawan, nak tahu tak? Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Terima kasih Aisyah di atas penerangan tadi. Murid-murid semua nak tahu tak? Faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Dalam konteks hijrah Nabi pula, hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, jom dengar dan hayati apa yang Ustazah terangkan ini. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Kehidupan ketika itu sangat perik sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Murid-murid semua nak tahu tak? Antara sahabat yang terawal berhijrah termasuklah Abu Salamah bin Abdul Asad dan Mus'ab bin Umair. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita lihat peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Murid-murid semua nak tahu tak? Nabi Muhammad SAW berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Murid-murid sekalian, cuba lihat paparan ini. Kita boleh lihat dengan jelas individu yang terlibat semasa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Abdullah
bin Uraikid, iaitu seorang musyrik. Tugasnya diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Tujuannya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Yang kedua pula, Abdullah bin Abi Bakr, iaitu ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Thur. Tujuannya adalah untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Yang ketiga, Asma binti Abi Bakr. Tugasnya adalah untuk menghantar makanan. Tujuannya untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Dan yang keempat, Amir bin Fuhairah, iaitu ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya bagi mengelak dijejaki musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Murid-murid sekalian, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Thur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Seterusnya, kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Thur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, seterusnya kita lihat pula sambungan kisah bagaimana Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini, masjid ini dikenali sebagai Masjidin Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita lihat kepentingan peristiwa hijrah. Yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Yang ketiga pula,
dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Dan yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah. Murid-murid sekalian, seterusnya kita lihat iktibar peristiwa hijrah ini. Apa yang kita dapat ambil iktibar daripada peristiwa ini adalah dengan mencontohi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama, iktibarnya melakukan sesuatu pekerjaan mestilah dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua pula, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga, tenang dan tabah menghadapi cabaran. Yang keempat pula, menjadi sahabat yang hormat menghormati dan saling membantu. Yang kelima, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, iaitu yang terakhir, berusaha memperbaik diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan peristiwa hijrah, ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita contohi dalam kehidupan kita. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini untuk bidang sirah tajuk Hijrah Membawa Rahmat. Semoga murid-murid dapat faham dengan jelas apa yang telah kita belajar pada hari ini. Jangan lupa tahu, seperti biasa, di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Selamat menjawab. Sekiranya channel Ustazah ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe channel Ustazah ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.